Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Cikgu Sohaiza, Guru Matematik dari SMK Tunku Anum Tunku Abdul Rahman. Hari ini kita akan membincangkan tajuk ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah dalam bidang perkaitan dan algebra di tingkatan 4. Saya memilih tajuk kecil sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Objektif kita pada hari ini ialah murid akan dapat mewakilkan situasi dalam bentuk sistem ketaksamaan linear. 2. Menentukan dan melorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear. Seterusnya, menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Baiklah, sebelum kita teruskan pada topik pada hari ini, kita lihat dahulu analisis SPM dari tahun 2021 sehingga tahun 2022. Okey, dari jadual yang terpapar, kita lihat SPM 2021 terdapat dua sesi peperiksaan yang berlangsung. Sesi pertama, topik ini keluar di bahagian B, soalan nombor 15 bernilai 8 markah. Pada sesi yang kedua pada tahun SPM 2021, topik ini keluar pada bahagian C, iaitu soalan nombor 16D dan soalan nombor 17B. Seterusnya SPM 2022, topik ini keluar juga pada bahagian B pada soalan nombor 14. Dan SPM 2023, topik ini keluar di bahagian A pada soalan nombor 18. Kesimpulannya, topik ini adalah topik favourite ataupun topik yang cikgu-cikgu akan spot untuk masuk dalam SPM kertas 2. Okey, baik, kita akan teruskan dengan objektif yang pertama. Objektif yang pertama adalah mewakilkan situasi dalam bentuk sistem ketaksamaan linear. Kita akan teruskan kepada contoh soalan yang terlibat. Baik, saya bacakan soalannya. Alia merupakan seorang tukang jahit. Beliau menjahit dua jenis baju, iaitu baju Melayu kita wakilkan sebagai X dan baju kurung kita wakilkan sebagai Y. Di sini, soalan ini telah ikat kita dengan nilai pemboleh ubah X dan juga Y. Okey. Penerangan seterusnya. Jumlah baju Melayu yang dijahit selebih-lebihnya 50 helai. Okey, maklumat yang seterusnya. Bilangan maksimum baju Melayu X ialah 25 helai. Bilangan minimum baju kurung Y ialah 20 helai. Berdasarkan maklumat di atas, tulis tiga ketaksamaan linear selain X lebih besar dan sama dengan kosong dan Y lebih besar dan sama dengan kosong yang mewakili situasi di atas. Di sini, kita perlu menulis ketaksamaan dalam bentuk simbol ketaksamaan. Okey. Yang pertama, kita akan lihat jumlah baju Melayu yang dijahit selebih-lebihnya 50 helai. Keyword di sini adalah selebih-lebihnya. Jadi, simbol yang perlu kita tulis, kita kena pastikan 50 itu adalah lebih dan sama dengan. Jadi, kita boleh tulis sebagai X tambah Y sekurang-kurangnya 50. Okey, kerana 50 itu adalah paling maksimum.
Okey, seterusnya bilangan maksimum baju Melayu X ialah 25 helai. Di sini murid-murid kena pastikan keyword ataupun kata dasarnya maksimum. Kebiasaannya akan tersalah dengan menulis simbol lebih besar sama dengan. Jadi pastikan penulisan simbol itu simbol yang tepat. Bilangan maksimum itu bermaksud 25 helai itu adalah maksimum. Ini bermakna X akan mewakili sebagai X kurang sama dengan 25. Bukan X lebih besar sama dengan 25. Jadi pastikan penulisan itu tepat. Seterusnya, bilangan minimum. Okey, tadi maksimum, sekarang ini minimum. Jadi, maksimum kita tulis sebagai lebih kecil sama dengan, maka minimum kita akan tulis lebih besar sama dengan. Kerana 20 helai itu adalah nilai ataupun bilangan paling kecil dan termasuk sekali. Okey, maka di sini baju kurung kita wakilkan sebagai Y, maka penulisannya adalah Y lebih besar sama dengan 20. Jelas? Okey, inilah contoh penulisan bagi mewakilkan situasi dalam bentuk sistem ketaksamaan linear. Bagi mewakilkan tadi, kebiasaannya soalan untuk bahagian B pasti akan minta ditulis untuk sistem ketaksamaan. Seterusnya, kita akan ke objektif yang kedua. Menentukan dan melorikkan rantau yang memuaskan satu sistem ketaksamaan linear. Okey. Ini juga melibatkan yang pertama, soalan akan kita diminta untuk menulis 3 sistem ketaksamaan linear yang memuaskan rantau belorik di rajah berikut. Sama ada soalan sebegini ataupun subtopik sebegini biasanya sama ada murid perlu menulis ketaksamaan daripada gambar rajah yang diberikan ataupun rajah yang diberikan, atau murid perlu melorik rajah daripada sistem ketaksamaan yang diberikan. Okey, untuk contoh yang saya beri pada kali ini, saya akan terus masuk kepada rajah yang belorik telah diberikan. Jadi bagaimana kita hendak menulis sistem ketaksamaan linear tersebut. Okey, kita lihat satu per satu. Yang pertama, kita lihat kepada Y sama dengan 2X tambah 2. Okey, di manakah rantau belorik tersebut? Rantau itu berada di bawah garisan. Oleh yang demikian, Y akan penulisannya akan menjadi Y lebih kecil sama dengan 2X tambah 2. Kenapa ada sama dengan di bawah? Kerana garis pada Y sama dengan 2X tambah 2 tersebut adalah garis lurus. Maka kita perlu menulis Y lebih kecil sama dengan 2X tambah 2. Kerana rantau belorik tersebut berada di bawah garisan. Okay. Seterusnya, kita akan fokus kepada persamaan atau garisan yang seterusnya. Y, 2Y sama dengan X. Okay. Lihat garisan tersebut. Di manakah rantau beloriknya? Adakah di bawah garisan atau di atas garisan? Baik, rantau belorik tersebut berada di atas garisan. Maka penulisannya akan menjadi 2Y lebih besar sama dengan X. Masih lagi menjadi persoalan, kenapa
lebih besar sama dengan? Ya, kerana garisan tersebut adalah garis lurus. Maka perlu kita letakkan simbol ataupun kita tulis simbolnya 2y lebih besar sama dengan x. Jelas sehingga ini? Okey, seterusnya masih ada satu lagi persamaan supaya dapat membentuk rantau berlurik yang jelas di situ. Okey, persamaan yang ketiga. 2y tambah 2x tambah y sama dengan 4. Okey, jadi kita lihat adakah garisan ini, rantau ini berada di garisan ataupun di bawah garisan atau di atas garisan. Baik, kita lihat sekali lagi. Adakah rantau ini berada di bawah garisan atau di atas garisan? Ya. Rantau tersebut berada di bawah garisan. Kebanyakan kita akan tersalah apabila garis yang sedikit sending atau sengit sebegini, kebanyakannya akan confuse sama ada garis rantau ini berada di bawah garisan atau di atas garisan. Jadi kena lihat dengan jelas. Untuk garisan ini dia berada di bawah garisan. Di bawah garisan. Jadi persamaan 2x tambah y sama dengan 4, kita boleh tulis dalam bentuk sistem ketaksamaan linearnya sebagai 2x tambah y kecil daripada 4. Kenapa pula dia kecil, tidak ada sama dengan? Jadi, lihat kembali kepada garisan yang diberikan. Garisan tersebut adalah garis putus-putus. Maka, tidak ada sama dengan akan terlibat pada persamaan ini. Jadi, penulisannya akan kita tulis sebagai 2x tambah y lebih kecil daripada 4. Okey. Dua contoh bagi sistem ketaksamaan linear. Baik, kita terus kepada contoh soalan berformat SPM. Saya masuk bahagian A dahulu. Kerana kertas 2 kita akan ada bahagian A dan bahagian B. Juga bahagian C. Cuma untuk kali ini saya tidak fokus pada bahagian C. Saya akan fokus contoh soalan berformat SPM pada bahagian A. Okey. Julia menjual makanan secara atas talian. Pada hari Isnin, dia menjual X biji kari pap dan Y biji kek cawan. Jadual 5 menunjukkan maklumat tentang jualannya pada hari Isnin. Jadi di sini keywordnya adalah X biji kari pap, Y kek cawan. Kita telah diikat dengan ketaksamaan pemboleh ubah X dan juga Y. Adakah kita boleh tukar sebagai huruf lain? Tidak menjadi masalah. Cuma soalan ini telah ikat kita dengan X, pemboleh ubah X dan juga pemboleh ubah Y. Maka lebih baik kita menggunakan X biji kari pap, X sebagai biji kari pap dan Y sebagai kek cawan. Okey, kita lihat syarat-syaratnya. Jumlah bilangan kari pap dan kek cawan yang dijual selebih-lebihnya 50 biji. Jadi, untuk soalan ini, pada soalan SPM ini, soalan ini telah memberikan dua sistem ketaksamaan linear. Seperti contoh dalam jadual tersebut. Jadi, yang pertama, bilangan kari pap dan kek cawan yang dijual selebih-lebihnya 50 biji. Kita punya
simbol akan melibatkan selebih-lebihnya. Di awal tadi saya sebut selebih-lebihnya simbolnya akan menjadi 50 biji itu akan menjadi paling maksimum. Maka jumlah bilangan adalah X tambah Y kerana jumlah bilangan. X tambah Y kurang sama dengan 50. Okey, diberi pada jadual. Syarat yang kedua. Bilangan kari puff yang dijual adalah kurang daripada 30 biji. Jadi, di sini keyword ataupun simbol yang kita akan fokus adalah kurang daripada 30 biji. Jadi, kurang simbolnya adalah kurang. Maka, bilangan kari puff diwakilkan sebagai X, maka penulisannya akan jadi X kurang daripada 30. Okey, ini adalah syarat dan ketaksamaan linear yang telah diberi pada contoh soalan performan SPM pada bahagian A. Maka ditanya, lengkapkan jadual itu untuk bilangan minimum kek cawan yang dijual adalah 10 biji. Jadi di sini kita kena fokus kepada soalannya, tulis satu ketaksamaan linear yang mewakili syarat 3. Itu adalah soalannya bernilai 1 markah. Maka kita akan fokus kepada penulisan ketaksamaan linear pada soalan ketiga sahaja. Pada syarat yang ketiga sahaja. Syarat pertama dan kedua telah diberikan. Maka soalan ini agak aras mudah kerana telah diberi contoh pada syarat-syarat yang terdahulu. Baik, kita akan kembali fokus kepada syarat yang ketiga. Bilangan minimum kek cawan yang dijual adalah 10 biji. Keyword dekat sini ataupun kita fokus pada minimum. Maka minimumnya adalah 10 biji. Jadi penulisannya akan jadi Y lebih besar sama dengan 10 biji kerana kek cawan paling minimum 10. Nilai 10 itu akan dimasukkan sekali. Maka Y lebih besar sama dengan 10. Okey, ini adalah soalan pada bahagian A untuk kertas 2 bernilai 1 markah. Jadi, hanya pada penulisan Y lebih besar sama dengan 10 diberi markah. Baik, kita lihat pada contoh soalan seterusnya. B. Seterusnya, pada rajah di ruang jawapan, lengkapkan graf untuk mewakili ketaksamaan linear yang berkait dengan jualan Julia dan X lebih besar sama dengan kosong, Y lebih besar sama dengan kosong, tidak perlu ditulis. Okey. Soalan seterusnya, setelah lengkapkan graf, kita lorekkan rantau yang memuaskan semua ketaksamaan linear tersebut. Soalan ini bernilai 3 markah. Jadi, jumlah untuk bahagian A, total jumlah untuk soalan ini adalah 4 markah. A tadi 1 markah, B 3 markah. Baik, kita akan lihat ruang jawapan. Okey. Ruang jawapan telah diberikan seperti ini. Diberikan graf 10 hingga 50 pada paksi X dan juga nilai yang sama, skala yang sama pada paksi Y. Juga telah digariskan atau diberikan X persamaan X tambah Y sama dengan 50. Maka, apakah persamaan yang seterusnya? Persamaan seterusnya adalah X lebih kecil daripada 30 seperti soalan yang sebelumnya. Di manakah X lebih kecil dari 30? Yang pertama, kita perlu
gariskan pada X sama dengan 30 pada ruang jawapan tersebut atau pada rajah yang diberikan. Okey, setelah digaris, maka kita kena lihat di manakah kita akan lorek. Okey, X lebih kecil daripada 30, maka pada garisan tersebut mesti kita lorek di sebelah kiri atau di sebelah belakang garisan, kerana garisan ini adalah garis lurus yang tegak. Dan X lebih kecil dari 30. Seperti contoh yang anak panah yang saya tunjukkan. Okay. Seterusnya, ketaksamaan yang ketiga. Y lebih besar sama dengan 10. Di manakah garisan Y lebih besar sama dengan 10? Baik, kita lihat pada graf yang diberikan di ruang jawapan. Baik, kita akan lukis garisan tersebut. Y, kita akan garis pada paksi Y 10. Maka garis tersebut akan jadi garis mendatar Y 10. Dan simbol ketaksamanya adalah Y lebih besar sama dengan 10. Jadi arah rantau berlorek tersebut adalah berada di atas garisan. Seperti contoh yang saya tunjukkan. Dari ketiga-tiga ketaksamaan ini, maka kita kena lorekkan rantau yang memuaskan semua ketaksamaan tersebut. Baik, kita telah lengkapkan ketiga-tiga garisan. Garisan yang pertama, X tambah Y sama dengan 50 telah diberikan. Seterusnya, X lebih kecil daripada 30. Y lebih besar sama dengan 30. Telah kita lengkapkan pada ruang jawapan. Maka seterusnya kita lorekkan rantau yang memuaskan semua ketaksamaan linear tersebut. Jadi, itulah kawasan ataupun rantau yang memuaskan semua ketaksamaan linear tersebut. Di manakah markahnya? Markah yang pertama apabila kita melakukan atau melukis garisan X sama dengan 30, seterusnya garisan Y sama dengan 30 dan kita lakukan lorekkan yang memuaskan rantau tersebut, memuaskan garisan tersebut. Jadi, ini bernilai 3 markah. Baik. Ini adalah contoh soalan bagi bahagian A, kertas 2 bagi topik ketaksamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Seterusnya, kita akan lihat contoh soalan berformat SPM bahagian B. Contoh yang saya pilih ialah sebuah roller coaster di sebuah taman tema mempunyai 12 tempat duduk. Terdapat 3 tempat duduk bagi setiap baris. Peraturan menaiki roller coaster tersebut ialah seorang kanak-kanak mesti ditemani oleh sekurang-kurangnya seorang dewasa. Okey, di sini telah diberikan beberapa maklumat. Yang pertama, 12 tempat duduk. Yang kedua, setiap baris mempunyai 3 tempat duduk. Jadi, kita lihat apakah soalan yang pertama. A. Menggunakan X sebagai bilangan kanak-kanak dan Y untuk mewakili bilangan dewasa. Tulis 2 ketaksamaan linear selain X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 bagi mewakili situasi yang diberikan. Dengan keadaan bilangan penumpang adalah selebih-lebihnya maksimum. Ini bermaksud roller coaster tersebut akan dinaiki paling maksimum. Baik. Yang pertama, maklumat yang diberikan
Peraturan menaiki roller coaster itu ialah seorang kanak-kanak mesti ditemani oleh sekurang-kurangnya seorang dewasa. Apakah ketaksamaan yang boleh kita tulis? Keyword ataupun maklumat di sini ialah kanak-kanak mesti ditemani sekurang-kurangnya seorang dewasa. Ini bermakna dewasa akan melebihi kanak-kanak. Jadi, kita boleh tulis sebagai Y lebih besar sama dengan X. Seterusnya, maklumat yang diberikan adalah sebuah roller coaster di sebuah taman tema mempunyai 12 baris tempat duduk. Terdapat 3 tempat duduk bagi setiap baris. Dan diberikan bahawa bilangan penumpang adalah selebih-lebihnya maksimum. Ini bermaksud jumlah penumpang adalah X tambah Y kurang daripada dan juga sama dengan 36. Jadi, ketaksamaan yang boleh ditulis adalah X tambah Y kurang sama dengan 36. Baik, kita lihat seterusnya. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Saya lampirkan kertas graf di sebelah untuk kita lihat bersama-sama. Menggunakan skala 2 cm kepada 5 orang pada kedua-dua paksi, iaitu paksi X dan paksi Y, lukis dan lorekkan rantau yang memenuhi sistem ketaksamaan linear di 15A. Jadi di sini, maklumat yang diberikan adalah paksi X dan paksi Y mempunyai skala yang sama menggunakan sifir 5. 2 cm kita akan fokus kepada kotak besar pada graf tersebut. Ini bermakna seperti contoh yang saya berikan, skala telah saya lukis pada paksi X menggunakan sifir 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Begitu juga dengan paksi Y. Di sini persoalannya, adakah kita boleh berhenti sehingga 35 sahaja untuk setiap paksi? Tidak menjadi masalah. Cuma maksimum di sini adalah, nilai maksimum adalah 36. Maka kita lebihkanlah sedikit kepada 40. Jelas? Okey. Kita lihat satu per satu. Bagaimana untuk melukis garis ketaksamaan. Garisan yang pertama, persamaannya X tambah Y sama dengan 36. Seperti mana kita nak mewakilinya? Jadi, kita gantikan Y sebagai kosong untuk kita lihat di manakah X pada paksi X. Maka apabila apabila Y kita ganti dengan kosong, X kita akan dapat sama dengan 36. Jadi, kita akan letakkan titik pada paksi X itu 36. Begitu juga dengan pada paksi Y. Kerana sistem ketaksamaan ini adalah X tambah Y sama dengan 36. Jadi, X kita gantikan dengan kosong, maka Y akan dapat 36. 2 titik kita telah peroleh. Maka, kita garislah persamaan tersebut. Seterusnya, X tambah Y lebih kecil sama dengan 36. Maka, garis yang kita akan lukis adalah garis lurus. Dan rantau beluritnya kita akan lukis di bawah garisan kerana kurang sama dengan 36. Seterusnya, Y sama dengan X. Maka bila Y sama dengan X, nilai Y kosong, X juga akan bernilai kosong. Sehingga seterusnya. Jadi kita ambil satu titik pada minimum 00 dan satu lagi pada titik maksimum. Boleh kita ambil 36 juga tak ada masalah. 35 juga tidak ada masalah. Lebih mudah kita gunakan titik 35. Terdapat kita dah ambil 2 titik
maka kita gariskan persamaan tersebut. Dapatlah garisan Y sama dengan 36. Di manakah rantau berloreknya? Jadi Y lebih besar sama dengan X. Maka rantau berloreknya akan berada di atas garisan. Kita dah kenal pasti dua rantau berlorek bagi sistem ketaksamaan ini. Maka akan wujudlah rantau berlorek tersebut. Lorekkan dengan jelas agar kita dapat melihat rantau yang jelas. Sama ada guna garisan ataupun kita shadedkan, colorkan rantau tersebut. Jadi inilah lukisan dan rantau berlorek yang memenuhi sistem ketaksamaan linear di 15A. Baik, seterusnya, soalan yang seterusnya daripada 15B. Jadi saya ambil gambar rajah daripada 15B untuk kita menjawab soalan C. Daripada graf di 15B, adakah 14 orang kanak-kanak dan 10 orang dewasa akan dapat menaiki roller coaster itu pada masa yang sama? Justifikasikan jawapan anda. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita akan rujuk pada graf yang telah kita lukis sebentar tadi. Jawapannya adalah tidak. Kenapa tidak? Kerana itu dia suruh kita tulis justifikasikan jawapan anda. Macam mana kita nak justifikasi? Maka kita lihatlah pada graf 15B. Di manakah titik 14 orang kanak-kanak dan 10 orang dewasa? Kita lihat, okey, saya tunjuk titik tersebut. Titik tersebut jika kita kena pasti dia berada di luar kawasan ataupun di luar rantau berlorek. Maka justifikasi yang kita boleh buat, titik 14.0 berada di luar rantau berlorek. Jadi sebab itulah dia tidak, sebab itulah jawapannya tidak. Okey. Sehingga ini kita dah lihat sistem ketaksamaan linear. Jadi seterusnya ia bernilai 2 markah, 1 untuk tidak dan 1 untuk justifikasi. Kita pergi kepada soalan seterusnya. D. Setelah suatu pemeriksaan keselamatan, terdapat 4 baris tempat duduk yang perlu dibaiki. Maksudnya di sini, bila dibaiki, kita kena kosongkan tempat duduk tersebut dan tidak dapat lagi digunakan bagi sementara waktu. Itu ayat yang lebih jelas, tidak dapat lagi digunakan. Jadi, soalan 1. Berdasarkan situasi tersebut, tulis satu ketaksamaan linear dengan keadaan bilangan penumpang roller coaster itu selebih-lebih maksimum. Jadi berapakah yang kita perlu keluarkan? Di sini 4 baris tempat duduk perlu dibaiki. Satu baris ada berapa tempat duduk? Tadi pada maklumat di atas sebelum ini dia ada 3 tempat duduk. Maka 4 darab 3 akan dapat 12. Maksimum tempat duduk adalah 36. Maka ketaksamaan yang wujud adalah X tambah Y kecil sama dengan 24. Okay. Seterusnya, daripada graf di 15B, lukis satu garis lurus pada graf yang mewakili ketaksamaan tersebut. Jadi, sama situasi macam X tambah Y sama dengan 36. Maka kita wakilkan Y sebagai kosong atau kita gantikan Y dengan kosong, maka paksi X akan dapat 24. Begitu juga kita gantikan X dengan kosong, maka kita akan dapat Y pada paksi Y ada 24. Jadi, garisannya akan dapat seperti yang saya lukis pada paparan. Baik, sehingga ini sahaja penerangan saya untuk tajuk ketaksamaan linear dalam 2 pemboleh
ubah. Sehingga jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum.